Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi yang saya hormati, Ustaz Nuril, Tuan Imam, Masya Allah, Tabarakallah, Tuan Bilal, yang saya sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, alim ulama yang ada dalam majlis hari ini. Ada sebarang salah silap daripada saya, berikan teguran. Dan seterusnya yang saya sayangi lagi saya kasih ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dalam banyak-banyak cerita Melayu, buah dulu lah, tak, bukan saya faham. Selalu orang bila dengar anak-anak kita qasidah, pertama kita memang tak faham lah. Yang tu benar mengaku lah, no? Tak apa lah budak-budak ni tu hayun, giling-giling pala lah, saya lagi hak ni hangguk pula lah kawan ni. Dia kata apa budak ni nak baca. Jadi bersempena dengan ayat itu saya nak bawa yang itu dulu lah, nak sebut dulu apa dia. Dalam banyak-banyak filem Melayu, ayat tadi kata qasidah, ni main filem pula dah. Hak mana satu nak cerita dulu lah. Dalam banyak-banyak filem Melayu, selalu saya bawa cerita ni, banyak tempat lah saya bawa. Kat sini pun nak bawa juga dulu sebagai mukadimah supaya apa? Sekali lagi tutup ada qasidah. Ada cantik-cantik. Lagi dah cerita penat-penat, orang baru semangat nak dengar, kita tak ada qasidah, tak syok lah. Dalam banyak-banyak cerita Melayu, 4 kali dah berulang perkataan tu. Ada satu, bukan satu lah, ada filem ni yang kalau pasang semua orang suka tengok, cerita Piramli. Sini ada orang yang tak kenal Piramli ya? Ada tak? Tempat kenal Piramli? Tak kenal, bisa tengok tak cerita Piramli? Bisa tengok. Awak kawan Piramli kan? Ada, yang tengok tu dengan kawan Piramli kan? Bisa tengok Piramli? Tak bisa tengok? Tapi tengok cerita apa? Lambat jawab. Semua orang kenal Piramli, semua orang tengok cerita Piramli. Dan kalau kita fikir-fikir secara logik, filem tak ada color. Betul. Harap cerita hampuh lah. Tu pun jenuh orang Jepun pun color.
Tu jenuh. Ni nak bagi hadiah iPad kau. Dah tak rakam. Kan kalau bagi boleh apa? Kau tak hadiah iPad anak-anak cakap pasal tu. Allah Allah. Nah tu. Dia cuba fikir betul-betul. Logik kan? Logik dulu. Tak usah ambil yang pelik-pelik, tak usah lagi. Ambil yang logik dia dulu. Dalam banyak-banyak harta, dalam banyak-banyak benda, dalam banyak-banyak hadis pun, benda yang ada keberkatannya, Allah bagi benda tu berkekalan. Kalau ikut logik, cerita tak ada kala. Cerita pun Allah tengok apa nama hak Doremi tu tahu sangat tikar terbang tu bohong sangat Tapi kita duduk tengok benda tu. Saya sanggup hari Isnin live 9.30 sampai pukul 10. 10 tu apa yang nak tahan aku lah. Apa letaklah nasi minyak ke nasi apa aku dah tak nak makan lah. Ustaz laju pergi Ramli malam. Esok malam lah, esok malam TV 2 memang balik lah. Lepas tu bila saya duduk cerita kat banyak tempat, antara ahli panel yang duduk dengar saya duduk cerita ni Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang Ali terus. Minggu lepas dia berjangkit lah. Ada SMS Ustaz Nur yang lejak ni saya tengok cerita Piramli. Kita serupa. Saya pun kata orang tu tengok cerita dia. Bila fikir-fikir balik kan, salah satu sebab dia dalam satu filem dia, kalau siapa tahu sebutlah filem apa. Tak tahu tak apa. Dah tak nyanyi lagi nak tahu apa. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul menari-nari. Saya tahu apa? Alibaba bujang lagu. Alibaba bujang lagu hak perempuan tu. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul menari-nari. Tapi kalau dengar ke budak-budak ni, rasanya dia pada boleh dapat tangkap lah. Yang tu sebenarnya lagu qasidah. Piramli hidup dalam suasana ketika itu semarak qasidah di Malaysia pada zaman tu. Zaman Tok Wan kita dulu, zaman Tok Nek kita tu, masa dia muda-muda tu, qasidah ramai. Sebab tanah kita ni orang Arab masuk, dia bawa sekali budaya qasidah. Orang kata Ustaz, qasidah ni apa? Qasidah ni dia sebahagian pecahan daripada salawat. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau duk baca yang tu, saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajib selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wih, ngantuk lah. Pasal apa? Tak ada. Ngantuk. Jadi ulama ambil, dia bagi dalam bentuk yang solok sikit. Salatullahi salamullah. Tak naik kita duduk pula. Ala taha rasulillah. Dan yang lagi satu ni Salla alaika Allahu ya. Apa tahu mana? Tak, pasal biasa dengar, betul tak? Tapi budak-budak qasidah tak nak bawa lagu tu. Betul tak? Tapi itu dengar masa bila? Dia kata, no, dulu no. Hak yang dulu tu dia dengar daripada mana? Hak dia boleh menyanyi. Semarak qasidah dah mula dah di tanah Melayu zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu awal-awal. Zaman Tok Wan kita jenis tak ada lidah ni. Dia letak kain pelekat atas bau. Biasa tengok tak Tok Wan kita. Dia pakai songkok, dia pakai kot sikit ke atas, dia bubuh kain pelekat lagu tu. Biasa tengok tak? Zaman tu semarak qasidah. Piramli dibesarkan dalam suasana macam tu. Jadi bila dia duduk dalam suasana qasidah, dia boleh ambil lagu qasidah tadi itu, dia buat lagu dia. Hak lagu tadi itu, dia ambil lagu Talama ashku gharami ya nural wujud. Talama ashku gharami ya nural wujud. Wa unadi ya tihami ya ma'din al-jud.
riyayatiha ya ba'dinal jud. Alangkah indah di waktu pagi burung bersiul menari-nari. Dia ambil yang tu. Dan bukan kata ambil selawat, bukan kata ambil qasidah, bukan kata ambil lirik. Yang tu lirik confirm, lirik Arab. Lagu confirm, lagu Arab confirm. Mana ada lagu Melayu dulu buat lagu tu? Piramli dia. Habis tu dia dapat ilham mana? Dia ambil daripada hak qasidah. Orang tak bisa dengar qasidah, dia tak tahu kata tu lagu apa. Oh, qasidah baru nak tahu. Kalau kita bila dengar lagu tu, kita baru nak tahu macam mana satu orang boleh ambil lagu tu bawa masuk dalam filem dia, bubuh lirik yang lain. Bukan kata ambil lagu, bukan kata ambil lirik, bukan kata ambil qasidah tu. Hanyalah ambil pecahan kecil daripada qasidah, dia punya ritm saja. Hak ritm tu dia ambil. Kalau tuan-tuan nak bubuh lirik apa pun boleh. Macam tadi Tok Pengurusi, saya ambil dia punya perkataan, saja try buat lirik jadi dah ini. Mohon maaf kepada semua, letak kereta jauh berjela-jela. Hamba jalan kaki berpeluh-peluh, punyalah tuntut ilmu. Boleh. Hanya sekadar ambil yang tu. Keberkatan yang Allah bagi, apatah lagi belutnya. Bukan saja ambil yang pelik-pelik, ambil qasidah yang memuji-muji, menceritakan tentang Nabi. Sebab tu kalau orang main, memang kita kena nyanyi, kena ikut ambil keberkatan dia. Sebab qasidah ni dia pecahan daripada selawat. Bila mana Nabi kan disebut apa? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat dekat aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sekali itu saja Allah selawat dekat dia 10 kali. Bila Allah selawat dekat dia 10 kali, selawat Allah tak sama. Makna dia innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat selawat ke Nabi. Allah lain, malaikat lain. Allah, ulama kata bila selawat kepada Nabi, makna dia Allah bagi rahmat kepada baginda Nabi, bagi yang dikatakan maqamam mahmuda. Ingat tak baca doa apa nama waktu azan tu? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilata wasyarafa wal darajata al 'aliyata rafi'a wa ba'ath maqam. Aywa. Hak tu maksud kata maqaman mahmuda apa? Syekh Zakaria Kandahlawi kata apa? Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi dalam kitab dia Fadilat Salawat, dia kata apa? Maqaman mahmuda, makna dia maqam syafa'ah. Nabi boleh bagi syafaat. Yang tu bila kata Allah selawat ke Nabi, malaikat pula apa dia? Pohon ampun kepada Nabi. Nabi buat dosa ke? Tak. Makna dia Nabi tak akan terpalit dengan satu dosa kepada Nabi. Sebab apa? Malaikat semua minta ampun kepada wal malaikah, semua malaikat. Berapa banyak? Banyak. Dah berapa banyak? Banyak. Yalah berapa banyak tu banyak mana? Banyak lah. Pasal tu tak sebut nombor sebab terlalu banyak. Bila malaikat semua katakan Nabi macam tu, apa maknanya? Malaikat minta ampun kepada Nabi. Lepas tu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, selawat kepada Nabi. Tak sama dengan Allah, tak sama dengan malaikat. Yang orang kita selawat kepada Nabi itu apa? Salah satu dia untuk berikan kepada Nabi, iaitu ya Rasulullah, aku nak minta syafaat daripada kamu. Baik. Bila kita kata macam tu dekat Nabi, Allah selawat kepada kita 10 kali. 10 rahmat tu kata Syekh Sakhawi, Syekh Sakhawi rahimahullah ta'ala, satu selawat daripada Allah untuk kita sudah memadai untuk mengamankan satu dunia. Satu contoh saya bawa. Ini bukan tajuk malam ni tau. Yang ni mesti qasidah tadi. Hak tu saja.
nak hurai, nak bagi tengok pasal apa. Yang orang bila tengok macam majlis maulid kubro, orang-orang yang mana duduk depan ni, bila budak menyanyi, semua pakat duduk menyanyi. Pasal apa? Yang duduk menyanyi tu juga pasal apa? Yang duduk qasidah tu juga pasal nak ambil berkat tadi. Mulut tu biasa sebut juga. Orang yang tak sebut qasidah, ambil lagu saja, Allah boleh pelihara. Kita dah sampai ke hari ni. Berapa kurun lah kawan tu meninggal. Mudah-mudahan ditempatkan dengan orang yang soleh, insya-Allah. Kalau dia tu Allah boleh pilih, pasal hak dia letak tu benda lagu, bukan lirik. Kita ni dengan lirik, lirik pula lirik qasidah puji Nabi. Lagilah Allah boleh pelihara kita. Kita ambil jenis matematik kira lagu tu boleh. Dalam bahasa matematik dia panggil kebarangkalian. Silibus tingkatan 5. Awak nampak ingat bohong sangat ke tak ni kata ni? Kan cerdik juga orang tahu kan? Contoh, hari itu saya ada cerita dekat Bani, itu saya ada cerita satu cerita ni. Di masa saya pergi UK, saya balik daripada UK tu buat maulid. Banyak tempat, Dublin, Cardiff, Nottingham, Oxford, Sheffield, satu lagi ada 5 tempat. Lagi satu kedutaan. Duta pun turun. Duta mai panggil kami jadi tetamu kehormat di rumah dia. Makan. Esok buat dekat mana? Dekat kedutaan punya building tu penuh, 2 tingkat penuh orang buat maulid. Datuk Duta buat panggil kita. Wah, tak ada dalam jadual, tapi terasa seronok dalam majlis tu. Buat. Masa buat tu ada satu orang, saya tahu tuan-tuan berkenal, Datuk Dr. Profesor Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Dia kongsi dengan cerita dekat saya pasal cerita 10 rahmat. Tak mau cerita 10, nak cerita satu je. Apa dia? Balik kanan dia dekat sekolah orang putih ni, dalam Dewan Universiti dia tu, dia ada 2 pintu. Bukan pintu lah, Dewan Serbaguna. Balik kanan ni Profesor Datuk Akiti ni, Afifi Al-Akiti ni, dia dengan kawan-kawannya guna bilik tu sebab dia pensyarah di Oxford. Dia guna bilik tu untuk qasidah dengan buat maulid tiap bulan. Berdepan dengan pintu hak ni pula dah. Apa dia? Bar. Minum arak. Dalam satu tempat yang sama, berdepan pintu ya. Hak sini dengan Dr. Al-An Badru Alaina, kat sini duk yang masih bagus punya doa. Gedung minum dalam. Jadi ada satu pelajar kita, maaf kena rahsia lah nama dia apa semua kita sebut. Pelajar kita sudah orang perempuan, pelajar kita perempuan. Cerdik lah. Bila cerdik tu dia boleh mengaji kat sana. Bila dia boleh mengaji kat sana, tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah uji dia, dia lupa sedikit. Kita panggil istilah lupa daratan. Jadi dia pun Ustaz Zuhair Azizan kata Tuan yang tak ada rasa no? Jadi dia pun lupa daratan. Dia bila mai dewan tu, dia tak kelencong balik qasidah ni. Dia kelencong masuk sini. Tuan-tuan kelencong tahu kelencong? Corner bukan U-turn. Lencong. Ada kelencong balik. Minum. Mahu pakai untuk saudara tanya lah, pakai mungkin orang seksi lah, skirt lah apa semua lah. Pulang masuk dia tu je. Belah ni nak simpan langsung. Lama-lama bawa pula boyfriend. Mak Saleh pula. Wa'ayazbillah, kita tak tahulah dia dari segi hubungan lanjut tu, kita tak tahulah bab tu. Cuma bawa pula ni. Suatu hari takdir Allah. Untuk anak-anak muda dengarlah benar ni lah. Benda tak ada berkat tak boleh kekal. Nak hubungan kita berkat, buat jalan yang lain. Mak bapak doa, Tok Imam doa, semua orang doa. Tak sat saya tak minta Tok Pengurusi pula doa kat saya tak. Minta berkat hubungan kita. Bila tak kekal lama, berpisah. Bila pisah, perempuan ni istilah ini dia kata fras menongging. Dah lah fras, menongging pula. Menongging fras lagi.
Memang tempat dia bau minum. Minum. Dia habis mabuk teruk malam tu, dia keluar pintu tu, tiba-tiba takdir Allah ni yang kata rahmat satu. Allah bagi 10. Satu je kita nak sebut, tak mau sebut 10 lah, sebut satu. Dia keluar pintu tu, tiba-tiba hak dalam ni bilik ni, pintu dia terbuka daripada qasidah. Dia dengar apa? Sallallahu alaika Allahu ya adnani. Ataupun tolak al-Fatihah yang jenis lagu lama-lama. Yang jenis lama-lama dia dengar-dengarnya ni terus jerat masuk dalam hati dia. Dia teringat yang nenek dia duk ajak dia dulu masa kecil-kecil duk baca lagu. Dia jerat masuk dalam hati dia. Dia keluar itu dah lah dia duk sedih. Bila dia duk sedih, buah pun nak bunyi. Dia duduk sedih, duduk hati tu kosong. Hati tu kosong. Timing dia tu. Tapi itulah kata kadang-kadang ulama sebut kat kita kata apa? Satu mudarat sebenarnya bawa untuk rahmat. Ini untuk benda yang dah jadi, bukan kita baru nak buat. Ini tak buat lagi, duk nak jadi jahat. Dia kata, nak jadi jahat. Biasalah mudarat dulu baru rahmat kan. Yang tu nak Ustaz Zuhair bagi dia macam sikit. Bagi Ustaz Zuhair, bagi dia sikit baru dia teringat. Jangan itu jangan. Dia kalau kawan-kawan kita yang mana dia dah jadi tak apa-apa okey, kemudian dia nak jadi okey, bila ada sebab, bila ada satu sebab tu bawa kepada rahmat tadi tu. Dia nak jadi pisah tadi tu, dia nak jadi itu pasal apa? Nak bagi hati dia kosong. Bila hati dia kosong, dia tak tahu nak isi apa dalam hati dia. Dia keluar, dia dengar lagu hak lama-lama tu, dia teringat nenek dia duk ajak lagu tu dekat dia. Nenek dia duk ajak, duk bagi dia duk nyanyi apa semua. Dia melutup depan bar tu, teriak dia. Dia dekat sana. Kalau kita dah mabuk, orang buat tak tahu kat kita. Dekat sana kalau mabuk, orang buat tak tahu lah. Jadi hang nak berguling ke, hang nak buat apa ke, mabuk ni biarlah. Jadi kawan ni melutup teriak lah depan tu. Bila dia dah teriak dan menangis. Dia berjalan pelan-pelan. Dia tak masuk ke pintu depan. Dia pergi pintu belakang. Hak dewan mereka duduk qasidah tu, dia pergi pintu belakang. Dia buka pintu belakang. Hak lagu kita tu lah, bila kita buka pintu, dia sanak ke pintu tu, menangis dekat luar pintu tu. Dia tunggu, duduk luar sampai duduk dengar. Duduk menangis sepanjang malam kerja dia menangis. Yang depan dia qasidah, dia menangis depan qasidah. Kerja tu malam tu. Yang hak depan ni semua tak kacau dia. Dia terus dia lah buat tak tahu. Dia duduk menangis belakang tu. Menangis. Sebab apa? Dia terasa dia jauh dah. Sejak peristiwa tu, dia jadi orang yang konsisten main qasidah. Ada kan mereka jerit kata, mai baca qasidah, mai baca qasidah yang duduk kat bawah tu tak dapat pahala ni, mai masuk sini. Ada mereka kata begitu. Dah, hanya semata-mata lontarkan bunyi-bunyi yang membawa kepada selawat dan teringat kepada Nabi. Dia punya rahmat tu jerat masuk dalam hati satu orang, berubah jadi lagu tu. Satu. Jadi jangan kita ni cuba-cuba ikut, ambil yang mana chorus macam saya pun tak ingat semua. Yang aku ingat yang Imam Maruz saja. Aku baca yang tu ya. Hak ni bagi dia baca. Mai balik kat itu semangat balik ya Imam Maruz lea nabi dia. Ya Imam baca dah kita reti yang tu suruh buat. Dia suruh buat. Dia tak reti tu suruh buat. Bagi dia buat yang ni. Yang tak faham makna duduk senyap, hangguk-hangguk bagi nampak macam faham. Baru tahu Ustaz kan faham lah, aku tak faham pun. Hangguk-hangguk lepas tu tak makna faham, semangat dia. Dia macam tu lah, seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi semarak tuan-tuan benda-benda macam ni untuk kita. Jadi cerita apa sebenarnya hari ni? Cerita dia macam ni. Kau pun nak masuk cerita dia mukadimah setengah jam. Saya ni kena pukul berapa? Tuan guru nak bagi. Pukul berapa tak apa? Pukul berapa tak apa? Berhentilah. Suatu hari. Okey, saya bagi pilihan kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar cerita bewak ke tuan-tuan nak dengar cerita pokok? Dua. Apa kelojok lah.
Bokok dulu. Hadis ini daripada Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masya-Allah tabarakallah. Banyak Jabir ni riwayatkan peristiwa-peristiwa yang masya-Allah tabarakallah di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada yang Nabi berlaku pada Nabi yang Jabir ada ialah bila mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat singgah di suatu tempat. Bila singgah duduk, biasalah Nabi kita ni malu dia tinggi. Malu Nabi ni malu tinggi. Jadi Nabi nak pergi toilet, Nabi tak mau depan sahabat-sahabat. Mana kata walaupun duduk di kalangan taklab ni boleh jauh jugalah, tapi Nabi tak mau orang nampak Nabi tu. Jadi Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa diri pergi jauh sikit. Jabir ni di kalangan sahabat yang cerdik dan alim, maka dia bawa belakang Nabi, dia bawa bekas ayam. Sebab apa? Nabi lepas wuduk mesti lepas pergi toilet mesti Nabi nak wuduk. Jadi dia bawa, dia ikut belakang Nabi. Dia kata Nabi tak perasan dia. Sebenarnya Nabi perasan. Pasal apa Nabi perasan? Sebab apa Nabi sebut dalam hadis masa meluruskan saf, Nabi kata apa? Atau salah satu mukjizat Nabi, mukjizat masa Nabi sebut dalam meluruskan saf, Nabi kata apa? Luruskan saf, rapatkan saf, jangan main-main dalam saf kamu, sebab aku boleh nampak daripada belakang aku jelas macam mana aku nampak di hadapan aku. Jadi bila Nabi jalan depan tu, hak belakang ni dia nampak dah. Jadi benda yang kadang-kadang main daripada belakang tu, kadang-kadang bukan Nabi tak tahu. Macam ada seorang Arab Badui, dia main daripada belakang, dia rempuh Nabi, dia tarik Nabi punya selendang, Nabi punya leher berbirak. Bukan Nabi tak nampak dia. Bukan Nabi tak nampak dia. Nabi lebih nampak daripada yang kita nampak. Itu Nabi kita. Tapi tu imam pun mau kata lalu tu orang sembahyang khusyuk. Abang luruskan saf, rapatkan saf kan? Saya boleh nampak kat belakang macam mana depan saya. Oh, dia kata lagu tu orang mau dekat tu imam ni dia betul. Tapi dia boleh merasa gold tu ada. Mana nak main-main tak boleh dia kata. Jadi dia kata, tapi tu imam tak ada dalam tu kita tak ada dalam tu mukjizat Nabi. Nabi boleh tengok depan belakang boleh nampak. Jadi dia duduk jalan. Jadi Nabi jalan. Jalan. Cari tak jumpa pokok. Macam mana ni Nabi? Melainkan Nabi nampak dekat ujung lembah tu ada satu, ujung lembah sini ada satu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan pergi dekat pokok yang sebelah sini, Nabi pegang ranting dia, Nabi tarik. Oh. Nabi cakap dengan ranting dia seolah-olah macam bisik kepada dia. Nabi tarik, Nabi kata apa? Kamu sila ikut aku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata betul tak? Firman Allah apa dalam surah, Allah Ustaz tak ingat surah apa, ayat 24 untuk surah belah kanan, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 24 untuk surah belah kanan tengah-tengah. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Apa dia? Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Nabi, jawablah panggilan bila Allah dan Nabi panggil kepada benda yang menghidupkan kamu. Makna kata panggil dalam seruan yang baik. Bila Allah dengan Nabi panggil, sahut. Dalam bahasa utara disebut kata apa? Bila Allah dengan Nabi panggil, menyut. Hari ni memang dia bahasa Oxford level 3. Yang tinggi tau. Terjemahan dia menyahut. Jadi kalau Allah panggil, kita menyahut, yang tu clear. Pasal apa? Allah Tuhan kita. Makna kata dia kata hamai dekat aku, kira selesai. Nyawa kita kena tarik habis. Mainlah ke Allah habis dah. Tapi Nabi tu Allah bagi power sebab Allah buat wow. Allah tak tinggal. Allah kata ya ayyuhalladzina amanustajibu, jawab lillahi walirrasul. Allah dan Nabi. Allah panggil, Nabi panggil. Sama macam peristiwa surah Fatihah. Seorang sahabat Nabi duduk tengah sembahyang, Nabi panggil dia. Nabi kata
Allahumma salli ala sayyidina Yazid, Nabi panggil. Yazid, dia duduk semayang. Nabi tak ngerti kau orang semayang kita tak boleh panggil. Dah. Hak kawan tu dia bila duduk semayang, Nabi panggil dia. Aku duduk semayang. Jadi dia assume kata mungkin Nabi tak perasan pun, dia pun perhabis semayang dia. Bila dia habis semayang dia pergi dekat Nabi, dapatkan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi aku tengah semayang. Nabi kata, aku tahu. Bukankah tadi bila aku panggil Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Allah sebut bila orang yang beriman Allah panggil, Nabi panggil, menyut. Lala tu juga kena menyut. Tu pokok tu dia tarik. Ikut aku kau sahut. Boom, dia keluar dengan akak-akak dia keluar, dia berjalan. Jabir yang duduk dekat belakang dia kata apa? Aku tengok pokok tu berjalan belakang Nabi, nak pergi ke pokok satu lagi tu seperti unta yang kena cucuk hidung, tuan dia tarik. Jalan ikut belakang Nabi, gedung, jalan belakang ikut Nabi. Pergi pula pokok satu lagi, tarik balik. Ikut aku dengan izin Allah. Boom, keluar pula satu lagi dengan akak-akak berjalan dua-dua. Kedung dua-dua. Mai dekat Nabi, Nabi duduk. Jabir kata apa? Aku takut Nabi rasa tak selesa. Aku cuba nak palingkan pandangan aku. Masa tu dia nampak apa? Pokok dua tu duduk dekat dengan Nabi. Dan pokok itu bahasa saya dia kata melengkoi. Tuan-tuan tahu melengkoi? Surrounding. Nampak? Dia terjemahan dia memang orang putih. Saya dah harap benda tu. Bahasa Oxford dia bagi dia orang putih. Dia mengelilingi Nabi. Jadi dia melengkui tu. Dan dia sebab saya kalau sebut surrounding, tuan-tuan tak rasa. Tuan-tuan, pokok tu dia mengelilingi Nabi. Saya lagi tuan-tuan nampak lagu mana mengelilingi Nabi? Nampak macam daripada pusing keliling Nabi. Dia tak? Tak, tidak. Dan kalau saya kata surrounding, tuan-tuan, pokok tu dia surrounding Nabi. Macam mana Nabi tak nampak? Tapi bila saya kata, tuan-tuan, pokok tu dia melengkoi. Oh, tuan-tuan nampak. Oh, dia tutup keliling Nabi. Nabi duduk tengah-tengah. Jabir pusing. Pegang air. Kemudian, Jabir kata, agak-agak aku rasa Nabi dah selesai. Aku pun paling balik. Bila aku kali-kali balik dekat belakang, aku nampak Nabi menuju ke arah aku. Pokok tadi balik pergi duduk belah sana. Yang satu lagi balik pergi duduk balik sana. Nabi jalan balik dekat aku. Bila Nabi main dekat aku, di antara tempat Nabi qada hajat tadi tu dengan aku, Nabi berhenti di satu tempat di tengah-tengah tu. Bila Nabi berhenti di situ, Nabi tengok ke arah aku tengok ke arah Nabi. Bila berdiri duduk situ, Nabi buat apa? Nabi isyaratkan sebelah, ya rahmatullah, isyaratkan sebelah kanan dan sebelah kiri, seolah-olah seperti Nabi buat begini. Kemudian Nabi buat begini. Kemudian terus Nabi berjalan mai dekat Jabir nampak perbuatan Nabi tadi. Kemudian Nabi berjalan mai dekat Jabir. Nabi kata dekat Jabir, nampak tak tadi tempat mana aku buat isyarat kanan dan kiri tadi? Jabir kata, aku nampak ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Yang ada malam ni dalam majlis ni semua orang baik-baik. Allahumma amin. Jadi saya tak payah dah doa mak tuan suruh dia jadi baik. Cuma yang orang baik kita kena kesan untuk apa? Kena sustain. Kita nak semarak cinta kita dengan Nabi tu. Sahabat Nabi pesan, dia kata Jabir, bila aku jalan sekali lagi tengok aku berhenti tak mana. Nabi apa? Dah. Nabi kata Jabir, bila aku buat apa-apa tengok. Dah. Hanya sekadar itu Nabi, aku umat dia, aku sahabat dia, aku tengok setiap langkah yang dia buat. Seperti mana anak Sayyidina Umar nama Abdullah bin Umar yang terkenal dengan Ibnu Umar ini. Sehingga tahap bila mana kawasan yang Nabi jalan tu, dia pergi tengok kawasan tu, dia letak kaki dia ikut tapak kaki Nabi letak macam mana. Punya nak ikut Nabi. Ada Nabi kata suruh ikut. Dah. Ada Nabi kata siapa ikut kaki aku jalan macam mana masuk syurga. Dah. Adakah Nabi kata siapa buat yang tu dapat pahala yang banyak. Dah. Ada tak Nabi kata siapa buat yang tu dia dapat keberkatan Allah sayang dia. Dah. Hanyalah semata-mata tu kesan tapak kaki Nabi. Yang kata Nabi ni tuan-tuan,
Cuba kita tengok. Maaf lah, cerita ni kena dengar elok-elok dulu. Jangan terus ambil rambang. Dengar elok-elok dulu cerita ni. Sebagai contoh, maaf lah, suatu hari sahabat dia bekam Nabi. Bila dia bekam Nabi tu, dengar cerita ni elok. Bila dia bekam Nabi tu, darah Nabi keluar. Lepas tu Nabi kata dekat dia, darah aku ni pergi buang dekat tempat yang orang tak nampak. Mana? Sana orang nampak, sana orang nampak. Minum darah Nabi tadi. Kita dengar pun minum darah ni apa ni? Tuan-tuan jangan lupa, yang beritahu dekat kita kata darah tu najis Al-Quran. Yang baca Al-Quran dulu daripada kita ke mereka? Para sahabat. Para sahabat tu lebih alim daripada tu'alim kita hari ni. Para sahabat tu lebih cerdik, lebih tahu kata darah tu najis daripada kita hari ni. Dia hafiz ayat yang katakan darah tu najis lebih daripada kita. Dia tahu huraian dia ayat yang kata darah tu najis lebih daripada kita. Tapi pasal apa dia minum darah Nabi? Sebab apa? Sebab dia kenal yang ni siapa? Ni bukan manusia biasa. Dia manusia tapi luar biasa. Nabi kata, mana apa nama darah aku tadi? Dia kata, saya simpan tempat yang orang tak nampak. Nabi kata, minum. Minum. Nabi kata, sudahlah, pergi. Kamu telah menyelamatkan perut kamu daripada disambar api neraka. Allah. Kita ni tak boleh buat minum darah tu imam ke apa. Kalau macam tak zahir tak apa. Kalau minum darah dia tak boleh. Ni tu imam pun kurui dulu pakai semua minum darah dia tak boleh. Memang tak boleh najis. Tapi pasal apa dia buat? Sebab apa? Dia kenal ni siapa. Kita sekarang ni hari ni yang duk cerita, yang duk qasidah banyak tu nak bagi hati ni kenal ni siapa. Sebab tu bila kata saja Nabi, aku nak kena cari jalan macam mana aku nak buat benda ni. Ya bila kata hak ni Nabi buat, aku nak kena cari jalan macam mana nak buat benda ni. Hak ni Nabi bubuh dalam keluarga dia, aku nak kena cari jalan macam mana nak bubuh benda ni duduk dalam keluarga dia. Tuan-tuan, saya cerita cerita pokok tadi tak habis lagi tau. Mana huraian dia dulu. Dulu sebelum saya nikah, orang bagi lacahan isteri tu tak ada kat sini. Lucu. Tapi siapa yang nak tweet, boleh tweet dah. Sebab kata Ustaz dah teringat isteri yang tu cari. Malam ni saya tengok dia mesti kata I love you. Tapi tu saya abang kat anak-anak muda. Kalau bila mana kita kahwin, I love you dapat pahala, I miss you dapat pahala, I geram dengan you dapat pahala. Semua pahala. Orang. Jadi sebelum saya kahwin tu, kita ni kan biasalah normal. Saya ni orang Pulau Pinang. Jadi bila orang Pulau Pinang ni Hindustan ni tak boleh dipisahkan. Jadi dia itulah. Bila kita nak kahwin tu kita kata, tak apalah kakak nak ambil hati isteri ni, no problem lah, senang lah kita rasa. Tapi tengok-tengok bila dah kahwin tu dia jadi rasa payah. Melainkan kena baca hadis Nabi. Dulu masa mula-mula bila kahwin dengan isteri saya tu, kita biasalah di jalan dating lah. Kita nak beli ayam ke apa kan, beli ayam ayam dalam macam kita lah pergi beli ayam fresh orange ke apa kan, dia bubuh dalam cup kan, yang dia tutup tu cucuk straw tu kan. Nampak teliong tak apa, yang teliong. Dia biasalah kadang-kadang hak kedai ni dia dah lah dia bubuh air, sebab tu dia tak suka bubuh penuh pula. Kita beli untuk bayar penuh dia lah. Kita beli untuk bayar penuh, dia tak mau bagi penuh, dia buat sekerat macam ni kan. Jadi bila sekerat macam ni dia tutup. Lepas tu nak cucuk straw. Isteri saya dia kata, excuse me, Allah sepatutnya bagi penuh. Yang saya kat tepi dia, anggap dia cakap
Malu. Bisik pula. Habis tuang air masuk dalam ni bagi penuh. Sat lagi kat meja lah. Malu tuan-tuan. Tapi bila dah pisah dengan isteri saya, baru saya baca satu hadis. Kita tak tahu, kita sangka benda ni Nabi tak buat. Rupanya Nabi buat tuan. Aisyah memang maklum. Aisyah ni dia tak pandai masak. Memang perkataan ni sebenarnya tak sesuai untuk Ummul Mukminin. Saya tahu saya bersalah kalau saya kata begitu. Cuma nak bagi kita faham dalam banyak-banyak kalangan isteri Nabi, Aisyah kira yang antara yang tak pandai masak. Tapi saya pesan dekat anak-anak darah, jangan jadikan ini sebagai hujah. Sebab apa? Ni Cik Mak anak pandai masak tak? Dah, dia ikut Aisyah. Siapa nak ceritakan Ustaz Don jual pula nama bagus. Tak maulah, yang tu kena belajar. Yang tu bukan kata Aisyah tak pandai. Dia pandai masak, dia bisa masak banyak. Roti pun semua untuk Nabi pun masak. Cuma dia dari segi keteraan tu, dia antara yang tak tera macam tu. Jadi bila suatu hari duduk-duduk ramai-ramai Nabi dengan para sahabat, Nabi dengan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in duduk di dalam satu majlis. Bila duduk dalam satu majlis itu dekat rumah Siti Aisyah. Buat kat rumah Siti Aisyah, mana kata dia pemain dan mungkin dalam bentuk usrah. Duduk-duduk dalam rumah Aisyah tu dengan Nabi. Kemudian isteri Nabi yang pandai masak, nama dia Safiyah. Tuan-tuan, ini pesanan saya kepada saya. Rasa budaya hidup kita di Selangor dan Kuala Lumpur ni agak semarak sikit benda macam ni. Apa dia? Kadang-kadang ada di kalangan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kahwin dengan non-Muslim. Yang sebelum tu dia non-Muslim, dia masuk Islam ribet, anak kita kahwin dengan dia, dengan orang Korea lah, dengan orang Chinese lah, Indian lah, apalah, amat banyak-banyak, Perancis lah, apalah semua. Saya nak sebut kata apa, bila kita cerita kat budak-budak ni, dia kata dia tak tahu nak ikut contoh siapa. Saya nak abang, Nabi, isteri Nabi 2 orang ribet, tuan-tuan. Jangan lupa, isteri Nabi yang pertama nama Maryam Qibtiyah. Qibtiyah Kristian Koptik, tuan-tuan. Yang kedua Safiyah, Yahudi. Jadi dia tak ada alasan, tuan-tuan. Nabi ni untuk jadi suami kepada isteri yang muda daripada dia ada, isteri yang tua daripada dia ada, isteri yang sama dengan dia ada, isteri yang revert pun ada. Semua ada pada Nabi. Tinggal nak baca saja, tuan-tuan. Cuba tanya kawan-kawan kita yang mana yang kahwin dengan ni. Cuba tanya, dia tahu tak kata Nabi kahwin dengan yang orang revert? Dia mana tahu. Sebab orang tak pernah ketengahkan benda ni. Safiyah, orang Yahudi, dia masuk Islam, nak dikahwin dengan dia. Maryam Kristian Koptik, masuk Islam, Nabi kahwin dengan dia. Kalau saya tak sebut, kita tak perasan. Sebab kan jangan lupa, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ni dia ada contoh teladan terbaik. Makna kata semua benda yang kita nak buat. Nabi ada cucu Nabi yang comel lotel yang bagus? Ya, Nabi ada. Nabi ada anak dia yang anak Nabi meninggal masa kecil? Ada. Nabi ada anak dia yang besar kemudian kahwin dengan orang jahat? Ada. Anak dia bercerai? Ada tak? Ada. Nabi ada semua contoh tu pada dia. Anak Nabi Ummu Kalsum dengan Ruqyah kahwin dengan anak Abu Jahal. Dulu 2 orang, Utaibah dengan Utbah. Lepas tu bila Nabi bawa berita, mereka 2 cerai anak Nabi. Biasa. Tapi kita jadi tak contohnya tu kalau jadi benda-benda macam tu dalam kehidupan kita? Sebab apa? Kita tak baca. Inilah tujuan Tuan-Tuan Mai. Tuan-Tuan Mai ni tuan-tuan dah above level orang baik tu, tuan-tuan dah above dah. Tuan-tuan sekarang level untuk nak semarakkan cinta tu, bagi kita tahu apa yang kita buat semua Nabi dah buat dah. Yang tu. Jadi Safiyah ni pun dia hantar khodam dia masuk sedap-sedap, dia hantar khodam dia, suruh hantar mai dekat Nabi. Hantar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, Aisyah disambut. Aisyah pun ambil lah pinggan tu. Ni pinggan kecil, dia pinggan besar lah, nak bagi sahabat banyak. Angkat pinggan ni, ambil pinggan ni. Aisyah, bila Nabi tengok siapa yang hantar tu, tengok khodam Safiyah. Oh, Nabi seronok lah, sedapnya makanan. Aisyah tengok, tak habis-habis
seronok sangat. Macam kata begitu lah, saya elok saja. Apa sahabat? Yang ambil pinggan tadi dia baling terus. Dia baling pinggannya tu. Pecah ke depan, pecah pinggan. Makanan berterabuk. Makanan berterabuk. Berterabuk pun tak boleh kan? Bertaburan. Tapi dia tak boleh sebut bertaburan, apa dia? Tuan-tuan, pinggan jatuh pecah, makanan bertaburan. Kalau dia tak nampak lah, tuan-tuan, pinggan pecah, makanan berterabuk. Baru nampak dia punya tu. Dia sampai maksud dia. Jadi, cuba bayang, kita orang lelaki hari ni, orang lelaki-lelaki kita ni, cuba bayang kalau kita jadi Nabi masa tu. Kita ni Nabi ni, kita isteri Nabi lempak pinggan jatuh pecah, makanan berterabuk. Apa Nabi? Kita Nabi akan buat dulu. Mula sekali ayat Quran Wahyu. Aisyah, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Baca ayat tu dulu. Apa ni Aisyah membazir ni di kalangan syaitan? Astaghfirullahalazim. Enti isteri seorang Nabi. Kita kalau ikut kita hari ni, kalau ikut macam saya tadi, isteri saya abang tu malu, buat apa? Malu. Nabi dah, dia ambil pinggan baru, dia kutip balik makanan tadi, Nabi letak balik dalam pinggan tadi, sambil Nabi kata apa? Mama jemput makan. Biasalah, mak kamu hari ni tak sihat. Pasal apa Nabi kata mak? Sebab dalam Quran Allah kata apa? Wa azwajuhu ummahatukum. Dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kita. Sebab itu masa Nabi wafat, Aisyah muda lagi, tapi siapa tak boleh kahwin sebab dia level ibu. Jadi Nabi kan akhlak dia Quran. Jadi Nabi guna juga perkataannya. Nabi guna perkataan Quran tu untuk describe isteri Nabi tadi. Jadi Nabi kata, jemput-jemput makan. Biasalah ibu kamu hari tak berapa sihat. Baling pinggan depan sahabat. Confirm sahabat mesti terkejut. Mesti di kalangan sahabat tu terdetik. Awak isteri Nabi buat lagu ni. Ada orang yang kata, ni isteri Nabi ni. Macam kita lah bila tengok apa isteri Ustaz. Tunjukkan isteri Ustaz. Macam kita. Buat pula. Ustaz. Kalau ikut kita, pinggan jatuh, pecah. Apa ni? Nabi tak ada, dia tak ada. Aisyah kata apa? Nabi tak sebut langsung benda tu sampai ke malam. Sampai aku sendiri rasa, ya Allah, bersalah tadi buat benda tu ke depan Nabi. Sampaikan Aisyah pergi kata apa? Ya Rasulullah, tadi minta maaf aku buat perangai macam tu. Apa aku kena balasan untuk diri aku ni? Nabi kata apa? Aisyah, pinggan ganti dengan pinggan, makanan ganti dengan makanan. Encourage pula untuk masuk. Allah Akbar. Mana nak cari suami dulu ni? Mana nak cari? Saya bila tengok apa nama hadis ni, bila baca-baca, Allah, isteri saya dah duduk jauh lah, duduk sorang-sorang baru baca hadis dulu ni, kata disilap lah. Saya bertekad, saya kata tak, sebab apa? Tuan-tuan, saya tanya secara logik logik Aisyah buat betul ke atau isteri saya buat tadi betul? Aisyah baling makanan, betul tak? Isteri saya suruh tambah hak kami. Confirm yang isteri saya buat betul. Tapi kita malu dengan benda betul yang isteri kita buat. Nabi isteri dia buat salah, dia tak ada rasa malu apa pun. Encourage lagi untuk jadi orang baik. Pasal apa? Hati dia lapang. Very wise man. Azam, saya tahu dalam hati dia, esok lepas ni kalau dia balik, nanti bulan-bulan, ada lah bulan-bulan yang dia balik. Mana ni abang? Bila dia beli ayam tu, kalau tengok tak penuh, dia kata kat kawan tu, excuse me, awak sepatutnya bagi penuh. Saya dekat tepi dia kata apa? Penuh! Siapa? Pasal Nabi buat. Nabi buat. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi.
Kata Nabi ni cantik. Kita kena tak kena rugi macam saya. Tuan-tuan isteri balik saya ada dekat depan mata. Tuan-tuan buat, saya isteri dia tak boleh nak buat, tak boleh nak amal hadis ni lagi, melainkan ada isteri kedua. Jangan duit. Bala. Allahumma fa'alna wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sambung cerita tadi tak habis lagi. Terus sibuk tu yang tu, dengar cerita ni tak habis lagi. Tidak adalah yang Nabi suruh, melainkan dia tengok sebab itu Nabi. Dia ambil rakam setiap yang Nabi buat. Nabi berdiri tak mana, Nabi hangguk tak mana, Nabi buat apa. Dia tengok yang tu Nabi buat tu. Bila Nabi mai dekat Jabir, perasan dah tempat yang aku buat isyarat dengan ke kanan dan ke kiri tadi. Perasan. Nabi kata sekarang ni pergi dekat pokok tadi, pergi patah ranting pokok tadi, bawa pergi tempat tadi. Jabir pergi dia patah ranting sana satu, dia patah ranting sini satu, dia bawa hak yang ranting daun tadi tu duduk, dia pergi dekat tempat Nabi tu, dia berdiri, dia tengok Nabi. Nabi kata apa? Tempat kanan dan kiri itu cacakkan ranting tadi tu. Dia ambil ranting tadi, dia cacak belah kanan. Dia ambil ranting yang belah kiri tadi, dia cacak belah kiri. Lepas tu dia pergi, ya Rasulullah. Nabi tanya dia, Jabir, tahu tak yang kamu buat tadi tu apa? Dia tak tahu. Nabi tak bagi tahu apa-apa. Nabi kata apa? Jabir, kanan kiri tadi itu adalah kubur. Orang dalam kubur itu kena siksa. Mudah-mudahan dengan ranting yang kamu cucuk tadi itu, selama mana dia basah, dia hidup, selama itulah dia berzikir dan meringankan orang yang duduk di dalam kubur tadi. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, Nabi tadi keluar daripada mana? Nabi baru lepas qada hajat, tuan. Tapi keluar saja ni, umat dia sentiasa nak. Kita keluar balik teriak Allah. Dia kata, aku silap makan tadi. Aku silap makan tadi. Kalau tak ingat orang lain lah, dia ingat dia cikitnya orang lah. Nabi baru lepas qada hajat, dia boleh perasan yang situ tu kubur. Dia boleh habaq, boleh ambil berat lagi. Kalau kita, dah nak buat, tak apa lah. Bukan Nabi kenal pun orang yang dalam kubur tu kena siksa. Bukan Nabi kenal pun, bukan bisa jumpa Nabi mana nak tahu. Tapi yang kata Nabi kita, yang ambil perang, dan lagi suruh Jabir cucuk pula lah. La ilaha illallah. Kita mana nak cari orang macam ni dalam dunia kita? Melainkan dalam qasidah je lah kita boleh jumpa. Melainkan dalam Quran lah kita boleh jumpa kan? Nak tengok mata orang hidup macam ni tak ada lah. Kita nak cuba-cuba tiru boleh, tapi nak jadi macam ni tak boleh lah. One saja. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tolong semarakkan cinta Nabi dalam keluarga kita. Semarakkan cinta Nabi dalam keluarga kita. Hak ni cerita penutup. Mungkin insya-Allah 9.30 paling last lah. Ke 9.25 lagi tu boleh kan? Boleh sikit lagi balik. 10. Tak bercakap tak apalah. Habis 10 ni aku bercakap. Apa nama, yang ni cerita penutup. Ambil yang saya kata tadi berkaitan dengan semarak cinta Nabi dalam keluarga. Hari ini saya nak cerita yang budak 2 orang. Dalam peperangan Badar, 2 tahun kedua selepas hijrah, berlaku pada hari Jumaat, berlaku di suatu tempat Badar yang pada asalnya 313. Ni jangan lupa tau, 313 ni dia bukannya asal 313. Kita belah sikitnya umat Islam. Dah, asal-asalnya pi 313 tu pasal nak iring Nabi, nak ambil balik hak orang Islam Mekah. Pi tu nak ambil balik hak
Bukan nak buat apa-apa pun. Tiba-tiba sampai tengah-tengah perjalanan, mereka isytihar perang. Hak 313 tu saja ada. Hak Ansar lain ada lagi di Madinah tu. Cumanya 313 nimai. Tapi tu kata Allah tu, dia punya perancangan dia tu, dia boleh ajak semua tadi tu, tapi dia nak bagi 313 saja. Nak tunjuk kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Allah nak tunjuk apa? Berapa banyak golongan yang kecil Allah boleh bagi untuk menewaskan golongan yang besar dengan izin Allah. Yang tu apply di mana-mana, sama ada di Palestin atau di Malaysia atau di mana-mana, semua apply dengan itu. Tuan, ayat dan namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, apa dia? Dalam peperangan Badar itu, salah seorang sahabat Nabi nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia duduk di barisan yang paling hadapan sekali, ialah sebab dia di antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Bila dia duduk macam tu, mustahil lah dia duduk di belakang. Jadi bila dia duduk depan sekali, dia tengok belah kanan, dia tengok belah kiri. Tengok belah kanan, budak umur 10 tahun. Tengok belah kiri, budak umur 10 tahun. Dalam hati dia terdetik. Ni hadis ni Jabir yang cerita. Terdetik dalam hati dia, kata apa? Ish, kalau belah kanan dengan kiri ni orang tua-tua, selamat sikit rasa nak perang ni. Hak ni 10 tahun confirm aku kena jaga dia bawah. Nak perang tu bukan nak pergi pasar raya. Perang. Bila dia terlintas dalam hati dia tu, hak budak sebelah ni buat apa? Amu, pakcik. Aku dah kata dah. Tak, itu saya tambah. Ada apa? Amu, saya nak tanya. Pakcik, saya nak tanya. Dalam barisan musuh yang ada di depan ni, siapa dia Abu Jahal? Tu dia tuan-tuan. Abu Jahal tu panglima perang Badar tu, tuan-tuan tahu tak? Yang duk nak perang Badar ni, panglima dia tu Abu Jahal. Budak kecil umur 10 tahun ni dia tanya, yang mana satu Abu Jahal? Pakcik ini katalah Abdul Rahman, Pakcik Rahman, dia tanya lah dia. Pakcik Man tanya, apa hubungan hang dengan Abu Jahal? Hang buat bisnes apa dengan dia? Tak duduk tanya. Apa jawab budak kecil? Pakcik, jangan cakap kuat-kuat, nanti adik saya sebelah sini. Hak yang sini nama dia Muaz, yang sini nama dia Muawiz. Siapa ada anak kembar, cucu kembar, hubung nama tu. Ni Muaz, ni Muawiz. Orang perempuan boleh ya. Bagi kat nama kawan aku ni. Saya duduk tahu asal Husain kan? Ni Muaz, Muawiz. Muaz kata, pakcik, jangan cakap kuat-kuat. Sebab apa? Nanti adik saya sebelah ni, dia dengar yang mana satu, dia nanti dulu pergi bunuh Abu Jahal. Dia berebut nak bunuh Abu Jahal. Jangan pakcik Man, yang Haji Man kita ni, dia heran. Siapa yang nak bunuh Abu Jahal sekarang ni? Saya ni dengar Abu Jahal ni selalu menyakitkan hati Nabi. Saya nak bunuh dia. Untuk boleh bayang tak mak dia dengan bapak dia tanam apa dalam rumah tak ada. Anak kita umur 10 tahun, Nabi kena hina, dia tak tahu. Hak ni, Nabi kena duk bagi sakit, dia nak cari kawan tu, dia nak pergi taruh terus. Nak pergi tabuh terus. Bukan tabuh, bunuh. Pasal apa? Bagi sakit hati Nabi. Tuan-tuan boleh bayang tak mak dengan bapak dia tanam apa dia? Tuan-tuan ambil kehidupan kita, ambil kehidupan rumah kita. Awak anak kita tak jadi macam tu. Cuba bayang, pasal apa anak dia sampai tahap macam tu? Apa yang agak-agak dia cerita ke anak dia hari-hari yang kita tak cerita? Tuan-tuan, ni saya cerita ni nak bagi semarak. Cinta tu tak terlambat lagi, tak apa tuan-tuan, tak terlambat lagi. Anak kita besar mana masih boleh cerita lagi. Tapi saya nak cerita supaya kita bangkit semangat ni. Pakcik mana kata apa? Tak puasa lagi, kalau aku nampak aku bagi tahu. Hak kawan sebelah ni pula, Ammu, tarik pula. Apa pula? Pakcik, dalam ramai-ramai tadi tu, yang mana Abu Jahal? Hang pun sama juga. Pasal apa? Pakcik, jangan cakap kuat-kuat. Saat lagi abang saya dengar dia pergi bunuh Abu Jahal dulu daripada saya. Tak mau, saya nak bunuh dia dulu. Pasal apa? Saya duk dengar dia selalu bagi sakit hati Nabi. Saya nak bunuh dia. Oi, bau tuan tahu. Cerita ni saya dengar first hand daripada Habib Ali Zainal Abidin. Dia cerita sebelah saya. Habib duduk sini, saya duduk sini. Saya tengok muka dia, saya duduk cerita. Hak tangan dia buat tu semua saya buat sama. Saya tengok.
Tengok orang lama apa salahnya? Nak cerita daripada dia. Dia toleh macam tu, saya pun toleh begitu cerita kat tuan-tuan tadi. Sebab saya duduk sebelah dia, saya duduk dengar sedikit-sedikit dia duduk cakap tuan-tuan. Masa dia cerita tu, saya kata, aku bersyukur Allah tak bagi kat aku anak lagi. Aku ada peluang untuk aku nak build up anak aku lagi. Tuan-tuan, ada peluang untuk buat anak lagi. Hang gelap, faham tak? Dia pula gelap dari sini. Anak dan muda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Lepas tu, perang. Dah perang, pum. Abdul Rahman bin Auf nampak Abu Jahal. Dia kata apa? Ya, dalam perang tu, budak dua ni bukan nak perang, dia nak bunuh Abu Jahal dia. Jadi dia pun duduk dengan Abdul Rahman lah, yang kawan ni duduk jaga dia boleh. Dia nampak Abu Jahal, dia kata aku pelepas budak-budak ni, dia kata. Tapi saya buat dialog je lah. Dia nampak Abu Jahal, dia kata apa? Sini untung. Pasal apa? Sebelah ni rock. Jadi senang saya tuning macam tu. Kalau dalam majlis besar-besar saya tuning tu, kata tu dia Abu Jahal. Dia kata, weh, tunjuk kat aku Abu Jahal tu. Di sini ada rock, ada apa saya tunjuk kat rock ni, nak kenal siapa. Dia nampak Abu Jahal tu, dia tak, dia kata apa? Hampa nak Abu Jahal, yang pakai baju tu Abu Jahal. Dia kata apa dalam riwayat hadis tu tak? Abdul Rahman cerita apa dalam hadis ni lah, dia riwayat ni, kata apa? Aku nampak bila aku tunding saja jari kat Abu Jahal, dua orang budak ni lari seperti dua ekor harimau yang membahang mangsa dia. So bawa pedang belah sini seorang lari, hak balik sini pun seorang lari lagi satu. Lari dia belah sini dia apa panggil apa? Takik apa? Takik saya panggil takik apa? Ni dia hayun belah. Budak umur 10 tahun gigi mana sana. Jadi dia hayun, mungkin dia bagi bahagian abdomen ke bawah barangkali. Jadi budak ni dia hayun sini, Muawiz pun hayun belah sini, dia bagi hak seorang ni bagi belah sini, seorang ni bagi belah sini. Rebah Abu Jahal punya hina dia. Tentera perang ditewaskan oleh dua budak kecil. Malu tuan. Allah nak hina dia. Bila dia jatuh rebah, dia duduk orang kata mengelupuk sakit. Mai seorang sahabat Nabi, dewasa lah, di depan dia, hijau dia, bagi kepala putih tuan. Hak budak dua orang ni, Muaz dengan Muawiz ni, mereka budak, kok mana pun tetap budak. Cuma dia punya cinta ke Nabi tu membuat-buat. Jadi mereka tak tahu kata masa mereka bagi tu, dia tu tak mati. Jadi mereka bagi sini satu, bagi sini dua-dua lari. Budak. Lari pergi mana tuan-tuan? Dia lari pergi cari Nabi. Ya Rasulullah, kami dah bunuh Abu Jahal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya bunuh Abu Jahal. Mamai depan Nabi kata apa? Tunjuk dekat aku pedang kamu. Nabi tak kata, abang boleh, dah budak pula. Ya, Nabi kata tunjuk kat aku pedang kamu. Daripada dua tunjuk ada darah Abu Jahal dekat pedang tu. Nabi kata apa? Kamu berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Allah dan akhlak dan akhlak. Semarakkan cinta Nabi dalam keluarga kita. Nah, bagi anak kita rasa, Nabi ni keras segala-gala. Bagi dia rasa benda begitu. Bagi dia membuat cinta dia, tak apa, over pun tak apa. Sebab Nabi bukan orang lain. Over pun tak apa. Sampai dia kata, Ustaz, saya cerita kat anak saya, malam-malam duk mimpi lah, duk sebut Muhammad tak apa sampai lagu tu. Tapi kalau anak perempuan kena tanya dulu, ni Muhammad mana ni? Dia belakang Allah tak mana. Biar over tak apa, sampai dia jadi cinta meluap-luap. Biar tuan-tuan, sampai tak mana? Sampai tahap dia dengar qasidah, air mata turun. Biar sampai lagu tu. Orang tanya, Ustaz macam mana cara dia? Cara jangan tanya. Sebab apa? Kita keluarga tak sama. Dalam ni ada berapa ratus punya keluarga? Ada. Cara tak sama. Cara serah kat tuan-tuan. Itu cara Nabi ajar kita. Pokok cinta kepada Nabi. Cara tuan-tuan pilih macam mana nak buat dalam keluarga tuan-tuan. Saya tak boleh habaq. Tuan-tuan, cara nak bagi cinta Nabi, tuan-tuan bacalah cerita Nabi sebelum tidur. Tak boleh. Yang tu bukan cara dia. Hak tu mungkin jadi untuk 2 keluarga saja. Hak lagi 98 keluarga tak boleh pakai taktik tu sebab tak sesuai. Jadi cara dia saya serah pada tuan-tuan. Tuan-tuan macam mana sebenarnya husband and wife duduk fikir macam mana kita nak bagi keluarga kita jadi macam ni.
Oh, mungkin kita boleh buat macam ni. Buat, sila. Selagi tak langgar landasan, ya memang insya-Allah sebab nak cinta Nabi, nak langgar landasan apa nak, tak ada masalah. Buat. Ada orang sebelum tidur mereka kumpul baca cerita. Ada orang tengah makan mereka kongsi cerita Nabi. Macam kami, keluarga kami, sambil makan memang kongsi cerita-cerita Nabi. Ada pula dia kata, Ustaz, suami saya tegas, jangan cakap di meja makan. Saya kata tak apa, hormat dia sebab dia tak kata benda yang salah daripada agama. Jadi hormat dia, time tu jangan sembang, cari waktu lain. Ada orang waktu petang, suami balik kerja, isteri balik kerja, duduk ramai-ramai, buat ayam sikit, buat cucuk. Mak dah pulang ke apa, kami dah pulang, mak buat cucuk. Mudah saja tambah ayat. Boleh, tak ada masalah. Buat benda tu duduk cerita. Tak boleh. Masing-masing punya cara. Ada orang sekali lagi dia nak anak dia teringat pasal Nabi ada apa. Sebelum anak dia pergi sekolah, dia suruh anak dia cerita apa yang anak dia tahu pasal Nabi. Boleh juga. Yang tu serah kat tuan-tuan. Okey? Jadi yang penting semarakkan cinta Nabi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, minta maaf ada salah dan silap daripada saya. Cantik 925. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa aqim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ini semata-mata kami laksanakan hanyalah untuk mengharapkan keredaan-Mu dan semata-mata untuk mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Quran, mendengar Quran, membaca hadis, mendengar hadis, memberi nasihat, mendengar nasihat, berkongsi ilmu, mendengar ilmu. Semua ini kami lakukan semata-mata mengharapkan redha dan kasih sayang-Mu. Maka dengan itu ya Allah, pandanglah kami semua pada hari ini dengan pandangan rahmat dan pandangan kasih sayang-Mu, agar kami terdiri daripada kalangan hamba-Mu yang sentiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sebab itu, dengan rahmat yang ada sedikit di dalam majlis ini, dengan keberkatan yang ada di dalam majlis ini ya Allah, yang dihadiri oleh ribuan para malaikat, kami mohon kepada-Mu ya Allah, bahawa anak-anak yang ada di dalam majlis ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Maka lapangkanlah dada mereka, tenangkanlah hati mereka, mudahkanlah mereka untuk mendapat ilmu, jadikanlah ilmu mereka bermanfaat buat diri mereka dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang berguna di dunia dan di akhirat, dan jadikanlah mereka tetap sentiasa rajin untuk mendirikan solat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan yang ada lagi kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Khususnya kepada adik Ziyad Izzan bin Muhammad Yazid, sesungguhnya ini adalah di kalangan hamba-Mu, sembuhkanlah penyakit beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami di sini yang berhutang, Kau mudahkan mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang tersepit di antara dua dilema ya Allah, Kau temukanlah mereka dengan jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang belum bertemu jodoh, Kau temukanlah mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami ini yang akan melangsungkan perkahwinan, Kau mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimam cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan solehah. Dan ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini tetapi di kalangan hamba-Mu di luar sana ya Allah, yang akan pergi bertemu dengan-Mu, maka matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir